Hai, selamat pagi semua. Oke, kita jumpa di minggu yang baru dengan bab yang baru. Oke, cikgu harap kamu semua sudah dapat faham. Di bab 1 kita belajar integer, pecahan, perpuluhan, susun di garis nombor, kemudian BODMAS, siapa yang kamu buat dahulu, YB, kurungan, inspektor bahagi, inspektor darab, kemudian yang terakhir ketua kampung, encik tambah dan encik tolak. Okey, kita sudah habis di bab 1, sekarang kita masuk bab 2. Cikgu takkan ulang lagi bab 1. Kalau masih kamu tidak faham, video di YouTube cikgu ada. Tengok. Okey, lihat di sana, tonton di sana. Jadi sekarang ini bab 2, kita akan mula dengan faktor. Okey, kita mula dengan faktor. Tapi sebelum itu, kamu perlu tahu apakah itu faktor. Okey? Di sini cikgu tulis faktor adalah hasil bahagi lengkap, suatu nombor. Okey, bahagi lengkap suatu nombor. Okey, contoh. Apakah faktor bagi 10? Okey, faktor bagi 10. Jadi hasil bahagi, maksudnya kamu perlu bahagi dan bermula dengan 1. Sentiasa bermula dengan 1. Sebab bila 10 bahagi 1, kamu akan dapat nombor itu semula. Apa-apa nombor bahagi 1, kamu akan dapat nombor itu semula. 1000 kah kamu bahagi 1, jawapan tetap 1000. 1.000.000 kamu bahagi 1, tetap kamu dapat 1.000.000. Okey? Jadi sekarang faktor dia sentiasa 1 dan nombor itu sendiri. Ingat selalu 1 dan nombor itu sendiri. Tak kisah apa jenis nombor. Kemudian kamu bermula dengan 2. 10 dapat bahagi 2. Kalau ini pun kamu tak pasti, jangan risau, kalkulator kamu ada. Okey, jadi guna kalkulator kamu bahagi 10 bahagi 2. Tak ada kalkulator, sini ada. 10 bahagi 2. Jawapan 5. Okey. Sambung. 10 bahagi 3. Jawapan. Kamu tidak dapat nombor lengkap. Maksud saya, ini adalah dalam bentuk pecahan. Jadi kamu tulis 10 bahagi 3. Okey. Kalau kita sambung lagi 10 bahagi 4. 10 bahagi 4, kamu dapat 5/2. 5/2. Okey, kita cari lagi. 10 bahagi 5. 10 bahagi 5, jawapannya 2. Okey, di antara semua ini, yang manakah adalah hasil bahagi yang lengkap? Lengkap di sini bermaksud bukan pecahan, bukan perpuluhan. Okey, bukan pecahan, bukan perpuluhan. Jadi yang mana satu adalah bukan pecahan, bukan perpuluhan? Mana? Yang pertama ini. Yang kedua, ada lagi. Okey, kenapa saya cakap ini tidak perlu? Sebab nombor dia adalah sama. Okey, cikgu senaraikan. Kali ini saya tulis dalam bentuk darab. 1 darab 10. Cikgu terbalikkan. 1 darab 10 sama dengan 10. Okey, 2 darab 5 sama dengan, jawapannya sini, 10. Okey,
Kalau cikgu tulis ini 5 darab 2 sama dengan 10. Sama atau tidak nombor dia? Sama. Jadi ini tidak perlu. Oke, yang kamu tulis hanya ini sahaja. Jadi sekarang faktor bagi 10 ialah 1, 2, 5, dan yang terakhir nombor dia sendiri 10. Oke? Jadi sekarang kita tengok contoh lain. Oke, di sini ada 3 contoh. 30, 49, 55. Oke. Cikgu buat begini, sentiasa. Saya rasa lebih senang kalau kamu guna darab. 1 darab 30, sentiasa 30. Oke? Sentiasa dapat nombor dia semula. Ini pun sama. 1 darab nombor itu sendiri 49 sama dengan 49. Ini 1 darab 55 sama dengan 55. Oke, sekarang bolehkah kamu bahagi 2? 30 ini bolehkah bahagi 2? Oke, kita semak gunakan kalkulator. 30 bahagi 2. Yes, dapat 15. Jadi jawapan 15 ini kamu tulis darab 15. Oke? Oke, sekarang kita cuba. Bolehkah 30 bahagi 3? Tekan lagi kalkulator. 30 bahagi 3. Yes, 10. 10 jawapan darab 10. Jawapan ini semua sama. Oke, seterusnya, bolehkah 30 bahagi 4? 30 bahagi 4 dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan, maksudnya 4 ini bukan hasil bahagi lengkap. Maksudnya tidak boleh pakai. 4 tidak boleh. 4 tidak boleh, upgrade lagi. 5. Coba cari. 30 bahagi 5. Yes, kamu dapat 6. 6 kamu tulis sebagai jawapan. Darab 6. 30. Okey, bila nombor sudah dekat seperti ini dekat sudah, maksudnya kalau kamu sambung 6, kamu akan dapat nombor itu semula, darab 5. Jadi tidak perlu. Okey, jadi sekarang faktor bagi 30, kamu senaraikan dari sini ya, sebelah sini dahulu, kemudian naik ke atas. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, yang terakhir nombor itu sendiri. Okey, jadi sekarang siap sudah 30, sekarang kita pergi kepada 49. Adakah 49 boleh bahagi 2? Okey, cek kalkulator kamu. 49 bahagi 2. Kamu dapat pecahan. Kalau kamu dapat pecahan, tidak perlu ambil ini. Ini tidak perlu. Okey, sebab kenapa kamu dapat pecahan tadi? Ini. Kalau dapat pecahan, jangan ambil. Sambung lagi nombor seterusnya. Okey, sambung nombor 3. Bolehkah 49 bahagi 3? Cari 49 bahagi 3. Pun tidak boleh. Sambung 49 bahagi 4. Pun tidak boleh 49 bahagi 5. Sambung sampai kamu dapat 49 bahagi 6. Pun tidak dapat 49 bahagi 7. Okey, yang terakhir 7 di sini. Jadi 3, 4, 5, 6 tadi tidak boleh. Sambung 7. 7 saja boleh. Darab jawapan 7. 49. Okey, ini sudah nombor yang sama. Maksudnya kamu sudah boleh berhenti. Tak perlu lagi kamu sambung cari 8, cari 9. Tak perlu. Sebab ini
dia berhenti di sini. Kamu sambung 8, kamu akan dapat nombor di sini yang lebih kecil. Oke, dan memang garanti tak dapat. Jadi faktor jawapan akhirnya, faktor bagi 49 adalah bermula dari 1 turun 7. Di sini pun 7 tak perlu tulis. Oke, terus sambung 49. Sini. 7 ini walaupun dia 2, tapi bila kamu tulis untuk jawapan akhir tak perlu. Oke? Sambung 55. Bolehkah 55 bahagi 2? Tengok kalkulator kamu, 55 bahagi 2. Tak dapat. Jadi kamu sambung. Saya simpan sini ya. Okey, 55 bahagi 3 pun tidak dapat. 55 bahagi 4 pun tidak dapat. 55 bahagi 5. 11. Okey, jadi 2 ini tadi boleh atau tidak? Sekarang kita di 5. Jadi ini tidak. Terus 5. Jawapan tadi apa? 11. 55. Okey, rasanya selepas ini kamu rasa ada atau tidak? Okey, kita cek untuk confirm kita cek 6. 55 bagi 6 tidak boleh. 55 bagi 7 pun tidak boleh. 55 bagi 8 tidak boleh. 55 bagi 9 tidak boleh. 55 bahagi 10 tidak boleh. 55 bahagi 11 kamu dapat 5 kembali. Maksudnya berhenti. Sebab dia akan nombor yang sama nanti. Okey, jadi sekarang kita tulis kesimpulan dia. Faktor bagi 55 ialah bermula dengan 1, 5, sambung 11 dan yang terakhir 55. Okey, itu adalah faktor. Itu nombor yang kecil. Sekarang saya bagi kamu nombor yang besar. Okey, apa persamaan tiga-tiga nombor ini? Semua berakhir dengan sifar. Bila semua berakhir dengan sifar, maksudnya dia nanti ada sampai 10. Okey, memang ada sampai 10. Okey, 1 bermula dengan 1 dahulu 70, 1 darab 120, 1 darab 200, 200. Okey. Bahagi 2 dapat atau tidak? Dapat 35. Okey. Cari lagi. Dan kalau dia berakhir dengan sifar, sentiasa boleh bahagi 5. Okey, sentiasa boleh bahagi 5. 5, jawapan 70 bahagi 5, 14. Jadi 14 darab di sini. Okey. Kemudian sambung 6 tidak dapat 7, kamu akan dapat jawapan 10. Jadi faktor bagi 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70. Jadi ini pun sama. Cari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk 200 pun sama. Lagi besar nombor itu, lagi banyak faktor dia. Okey, contoh kita buat 120 dahulu. Tengok dia banyak. Dia akan ada banyak. Okey. Jadi, cikgu nak kamu salin semua contoh tadi dan cikgu nak kamu lengkapkan 120 dan 200. Okey? Kita sambung di bahagian kedua nanti. Cikgu bagi kamu masa cari dulu faktor 120 dan faktor bagi 200.